Assalamualaikum, saya Teacher Anis Aini binti Mat Zain daripada PAGN Putrajaya. Hari ini saya nak buat sharing tentang buku yang telah saya baca, iaitu buku yang bertajuk Maria Montessori. Maria Montessori ni ialah seorang tokoh pendidikan awal kanak-kanak yang amat terkenal lah. Jadi dalam buku ini dia merupakan lebih kepada macam buku autobiografi lah, menceritakan bagaimana permulaan Dr. Maria ini menjadi seorang tokoh pendidikan awal kanak-kanak, bagaimana dia bermula, sejarahnya bagaimana dan sebagainya. Jadi buku ini saya tertarik dengan buku ini disebabkan salah satunya saya memang suka baca buku autobiografi yang menceritakan sejarah seseorang yang boleh memotivasikan kita sebagai pembaca dengan jalan hidupnya yang mungkin daripada susah menjadi senang, macam mana dia passion dia, macam mana dia punya motivasi dia untuk menjadi seorang yang mungkin terkemuka dan pakar dalam bidangnya. Okey, Maria Montessori ni, buku ini adalah buku yang ditranslate. Okey, so buku ini dalam bahasa Melayu yang telah ditranslate. So pengarang asalnya ialah Michael Pollan. So buku ni kalau boleh dikatakan dah agak lama lah diterbitkan, iaitu pada tahun 1997, iaitu oleh penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. So penerbit Fajar Bakti ni yang telah membuat salinan ke dalam bahasa Melayu. Okey, so buku yang saya pinjam ini adalah dalam bahasa Melayu lah. Okey, dalam buku ini ia bermula dari awal bagaimana Dr. Maria ni bermula, diceritakan bagaimana Dr. Maria ini bermula. Okey, so dia tak terus fokus pada Dr. Maria sebagai seorang tokoh pendidikan awal kanak-kanak, tapi dia diceritakan bagaimana mula masanya dari awal dia sebagai apa, bagaimana passion dia, kenapa dia passion dia ke arah pendidikan awal kanak-kanak, dan juga bagaimana family dia, bagaimana perkahwinannya, siapa anaknya. So kita boleh tahulah, kita boleh baca dalam buku ini. Okey, so dalam buku ini berceritanya daripada asal bagaimana Dr. Maria ni dilahirkan di sebuah pinggir bandar di Itali, di dalam komuniti yang pada masa itu mungkin sebagai seorang di dalam komuniti tersebut pada masa itu kaum wanita ini tidak digalakkan, tidak diberi peluang untuk belajar, untuk duduk sama tinggi dengan lelaki, untuk bekerja, untuk mendapat pendidikan yang sewajarnya. So pada masa itu wanita ini tidak mendapat peluang yang besar lah. Kaum wanita tidak mendapat peluang yang besar. Tetapi Dr. Maria ni daripada kecil lagi dia sudah menunjukkan minatnya dan juga potensinya. Menunjukkan minat dan potensinya untuk menjadi seorang yang seorang yang boleh dikatakan dia akan lain daripada yang lain lah. Dia tidak menerima sepenuhnya apa yang telah diaturkan padanya. Okey, so kita boleh nampak dalam penceritaan di dalam buku ini bagaimana. Okey, di dalam buku ini diceritakan bagaimana Dr. Maria bermula sebagai seorang doktor perubatan, tetapi telah beralih arah ke dunia pendidikan awal kanak-kanak. Di dalam buku ini juga diselitkan gambar-gambar yang berkaitan pada zaman dahulu, pada zaman awal 1900, bagaimana pendidikan pada zaman dahulu, pendekatannya bagaimana. So amat benarlah gambar-gambar yang ada di dalam buku ini. Okey, Dr. Maria ini bermula sebenarnya sebagai seorang doktor yang merawat kanak-kanak yang kurang upaya. Jadi pendekatannya sebenarnya adalah untuk kanak-kanak yang kurang upaya, tetapi semakin dia berkecimpung dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak, dia telah menggunakan approachnya, pendekatannya kepada kanak-kanak yang normal juga. So basically pendekatannya lebih terarah kepada meningkatkan keupayaan kanak-kanak tersebut menggunakan kemampuannya sendiri. So yang berteraskan self-centered, self-motivate. Okey. So dia punya approachnya, pendekatannya maksudnya kena ada lebih mementingkan kelengkapan sensory items apa semua untuk digunakan di dalam pendidikannya. Okey, dalam buku ini juga diselitkan juga kata-kata yang diucapkan semasa dia dalam ceramah-ceramah yang berkaitan. Contohnya di dalam buku yang ditulis, okey, katanya, saya mengambil masa untuk meyakini diri saya bahawa kesemua ini bukanlah satu ilusi. Selepas setiap pengalaman baru membuktikan kebenaran begini, saya berkata kepada diri sendiri, saya tidak akan mempercayainya lagi. Saya akan mempercayainya pada waktu akan datang. Dalam kata-katanya ini kita akan nampaklah betapa dia seorang yang tekad, seorang yang berani, yang percaya kepada dia punya passion dan dia percaya pada diri sendiri untuk mengubah sesuatu yang dia percaya. Jadi kita akan rasa motivate lah, kita akan bermotivasi dengan bagaimana caranya bekerja, bagaimana cara dia membuat pendekatan baru untuk digunakan dalam dunia pendidikan itu. Okay. Ada juga diselitkan bagaimana pengikutnya dan peminatnya, kata-kata daripada peminatnya pada tahun 1920-an. Komen Alice Brown Barnett, salah seorang pengikut Maria pada tahun 1920. Beliau merupakan personaliti yang hebat. Apabila beliau hadir, benda lain bagikan tidak wujud. Beliau seperti seorang ibu dan sangat baik hati. Matanya hitam dan cantik. Kami sayang dan menghormatinya. Beliau bermegah diri dan perkara ini menggelikan hati kami. Tetapi kami menyayanginya kerana itu juga. Okey, kita boleh nampak macam mana di kalangan orang di sekelilingnya menyenangi sikapnya dan memandang tinggi kepadanya. Dan bagaimana dia meletakkan dirinya di dalam komuniti. Okey.
salah seorang pengkritik Maria, menulis dalam The New York Times 1913, budak lelaki hari ini dilatih menjadi presiden anggota syarikat dan bukan dilatih menjadi seorang ahli keluarga. Kanak-kanak itu dimanja dan dibenarkan membuat sesuka hati sehingga mereka menyanjung tinggi kepentingan diri sendiri. Ini adalah kata-kata seorang pengkritik. Jadi kita akan nampak bagaimana di dalam dia punya perjuangan tu ada yang tidak suka, yang tidak senang mungkin atas usahanya untuk menaikkan martabat kaum wanita, untuk lebih mendapat peluang pendidikan dan sebagainya. Okey, jadi saya mengesyorkanlah untuk kawan-kawan yang lain membaca buku autobiografi tentang Maria Montessori ini. Terima kasih.